berlaku dosa-dosa besar. Nabisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, sekarang kami yakin depan kami ada Allah, kanannya ada surga, kirinya ada neraka. Baru yakin. Oleh itu ya Allah, tengok ke belah kanan tak ada harapan ke surga, tengok belah kiri harapan luas. Ini saat keemasan untuk pergi ke pihak belah kiri, ashabis shimal dalam surah Al-Waqi'ah. Kemudian dapat nampak tempat dia neraka, dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, dulu masa kat dunia dulu, ketika kami sehat walafiat, tak sedang kami bekerja, otak boleh fikir, kami telah mendengar, absarna, kami telah melihat, sami'na, kami telah mendengar, ya Allah, tentang kebenaran, supaya tunduk dan patuh pada perintah agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Allah dengan total, masuk terus. Tak, jangan masuk sikit-sikit. Allah Ta'ala menepulak manusia, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, kata Allah. Kamu dah beriman dengan sebahagian saja ke? Kata Allah, tu alif istifham, alif persoalan. Tu adakah? Fatu'minuna, adakah kamu nak beriman dengan bi ba'dil kitab, dengan isi kitab itu sebahagian saja? Hak yang tak mau berkenaan dengan tugas, berkenaan dengan periuk nasi, dah, ni tak boleh lagi. Pasal apa? Kalau kena kat kita, langsung tak kerja kita. Makan apa? Allahur Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Kata macam Allah. Dah. Wa takfuruna bi ba'di, maka kamu kemudian dia mengingkari separuh yang lain. Tutup separuh, buka separuh. Kata macam Allah. Contoh yang paling mudah, Al-Baqarah, tak ingat suruhan itu. Sebelahnya, ini cerita tentang puasa. Ini cerita tentang kisos. Sebelahnya buku surat sama ni. Sebelahnya cerita tentang puasa. Sebelah ni, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Sebelahnya lagi muka surat sebelah sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelah sama ni, ayat menggunakan lahjah yang sama, dia punya standard bahasa pun sama, bentuk ayat pun sama. Ya ayyuhallazina amanu, sebelah pun ya ayyuhallazina amanu. Sebelah lagi kutiba, ni pun kutiba. Diwajibkan atas kamu, maknanya wajib terpahat. Kutiba ni dah macam benda dipahat. Jadi kesan ini tak akan hilang, kewajipan tak akan hilang. Dah, amalkan puasa, dia ada syarat-syarat yang boleh kita rukhsah, kita longgarkan sikit untuk siapa yang tak boleh puasa. Tapi perintah itu kutiba. Kutiba ni tuan-tuan dipahat perintah ini. Walau apa cara sekalipun, orang jahat pun kena puasa juga, asalkan dalam Islam. Kutiba ni, kutiba sini. Alaikum dekat sebelah sini. Cuma di sini gunakan al-qisas, di sini as-siyam. Ni kamu kena buat perintah qisas. Orang bunuh balas bunuh, tumbuk balas tumbuk, lebam balas lebam, tak congkel mata balas congkel mata. Itu kata macam Allah. Ini puasa. Tapi belah yang qisas kita selektif ni, stapler, dah buka stapler kemah-kemah, tak boleh buka dah. Pasal sampai sekarang orang tak buat qisas. Ini hukum tak ada yang kata macam Allah. Siapa saja kalau kena benda ni tuan-tuan, dia akan bertindak sendiri. Straight justice, pengadilan jalanan. Dah, orang buat demonstrasi dan sebagainya itu minta supaya keadilan dilaksanakan. Itu ulang banyak kali dah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam khutbah Jumaat tadi pun sebut. Dah, Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Aduh, dah, kami kita tidur dah ni.
Orang baca ayat ni, kita ni tak ingat. Pasal apa? Jumaat kebiasaan ni, kita mula-mula dengar imam kata Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kita sedar-sedar Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid darain. Sampai situ kita sedar. Itu baru mula kat ijab semua dan sebagainya. Bila suruh sampai depan pagi kosong-kosong tak juga. Tak boleh kita pasal tapi semua Allah sebut dah ni, bila ayat terakhir ni, bila seruan pada Jumaat ni, Inna Allah ya'muru, Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu bil adli, untuk berlaku adil, wal ihsan, dan pertimbangan. Contohnya kata Allah yang suruh anak itu mabak, apa anak perempuan kucing itu di jalan, anak suami kucing itu buat tepi jalan. Anak ni anak yang adil, ikut perintah bapak ni kata suruh tepi jalan dia tunggu kucing, anak kucing. Anak yang ihsan apa dibuat? Anak yang adil dan ihsan dibeza betul Allah. Bang kucing ni buang di tepi jalan, anak kucing mati belum buka lagi. Apa dia? Anak ni buat tepi jalan, dia fikir anak kucing ni mati buta. Kalau buat tepi jalan, lenyek dengan motor ni. Jadi dia letak dalam kotak, letakkan tempat dia orang makan, atau tempat ada makanan, ataupun ada kucing-kucing yang ibu yang menyusul anak, tumpang dan sebagainya. Ini anak ni lebih bagus. Pasal tu Allah Ta'ala letakkan berdekatan perkataan Al-adlu wal ihsan, supaya manusia ni tip-top bahasa itu. Supaya manusia ni dia di excellent. Hukum adil ada, ihsan dia pun ada, pertimbangan ni ada tentang macam Allah. Jadi kalau ada adil sekali perlu sebelum ni letak telur ni di ujung meja bang, telur ni bulat dia boleh telur. Jadi anak yang adil hukum dia di ujung meja. Pecah tak pecah lantaran. Pasal apa? Ni mak yang suruh. Anak yang adil dan ihsan, mak kata bang letak telur di ujung meja. Dia kata kalau aku letak sini gerak, jatuh telur ni pecah, hukum dia telur. Pasal Allah letakkan sebelah-sebelah adil dan ihsan antara Allah. Ada lagi, innallaha ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha fa iza hakamtum bainan nasi an tahkuma bil adli. Ini betul. Dalam mahkamah syariah biasa ada kapal belakang. Di belakang kepala ini kalau ketua hammer. Bodi hakim mahkamah syariah. Atau kalau mahkamah syariah wilayah pun saya mengira dalam bilik belakangnya ditulis innallaha ya'muru bil adli, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu menegakkan keadilan kepada ahli-ahli. Fa iza hakamtum bainan nasi, maka apabila kalau kamu berhukum kepada manusia, ini ayat untuk hakim-hakim, an tahkuma bil adli, hukumlah mereka dengan penuh keadilan. Allah semua ni kata. Jadi di sini terungkai dalam perkataannya wudhu. Hamba maknanya berhambakan, sembahlah Allah, semua ni sekali kena ambil. Jangan mula dengan ibadah fiqh ni. Ni kita sembahyang ni ada cara-cara berwuduk dalam macam Allah. Wuduknya tak sah, solat pun tak sah. Jadi ada kalau solat ni wuduk tidak sah, nanti wuduknya sembahyang pula 10 hari dah sampai bab perlakuan solat ada tak beres, Tumaninah tidak ada catat solat. Itu fiqh. Hak yang dalam hukum makam, wudu juga disebut di sini. Bila kamu menyembah Allah ni semuanya sekali. Dalam Quran yang ambil dalam Allah, yang disuruh ambil, yang dilarang jangan buat. Pasal itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat Nabi, wahai Aisyah, akhlak Nabi ini bagaimana? Kana khuluqul Quran, kata Aisyah. Akhlak Nabi ini Quran. Tuan-tuan, apa kita tak faham dengan ayat ini? Ialah kerana apa yang ada suruh dalam Quran ini Nabi buat, dan apa yang larangan dalam Quran Nabi tinggal. Nabi tak buat. Ini pasal itu dipanggil kana khuluqul Quran. Akhlak ni akhlak Quran, tuan-tuan rahmat Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dalam tengok keajaiban ni, bulan Rabiul Awal ni
hijrah Nabi yang pertama 2 Rabiul Awal Nabi berhijrah. Dah tahun ke-13. Tahun ke-2 kerasulan. Kemudian kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tuan-tuan, kalau nak kita tanya, Pak, kenapa Nabi lahir tahun gajah, tak temukan tahun kambing? Nak jawab apa, tuan-tuan? Itu